صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. أما بعد. Simulakan Tuan Imam, bahagia Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Pegawai, Ahli Jawatan Kuasa Surau An-Nur, Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, abang kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat yang tidak terhitung banyak, sehingga pada saat ini masih lagi dikurniakan kepada kita kehidupan, kesihatan, kelapangan waktu dan kekuatan untuk sama-sama kita melakukan ibadah yang diperlukan ke atas kita. Selesai kita solat subuh berjemaah, berwirid, berzikir dan berdoa. Kemudian Allah Ta'ala tambahkan lagi nikmat kepada kita dengan terus menetapkan kita dalam rumahnya ini sementara menunggu terbitnya matahari untuk sama-sama kita menunaikan solat sunat isyraq 2 atau 4 rakaat. Mudah-mudahan kita beroleh ganjaran seperti mana yang dijanji oleh baginda Nabi SAW, seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, taman yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Kalau bab haji itu, Nabi SAW dalam satu hadis menyebut, haji yang mabrur itu laisa lahu jaza illa al-jannah, tak ada apa melainkan baginya pahalanya ialah ganjarannya syurga. Jadi insya-Allah di kesempatan yang ada seketika dalam baki-baki atau sisa-sisa kehidupan kita ni, ya, selagi mana kita mampu melakukan yang terbaik, maka lakukanlah. Dan perkara ini hanya boleh dilakukan kalau kita mempunyai ilmu pengetahuan tentangnya, dan ilmu itu wajib dituntut dalam apa keadaan sekalipun. Kerana itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu fardu, wajib ke atas semua orang Islam, lelaki dan perempuan. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung seperti biasa pembacaan kitab kita Asy-Syifa fi ta'rif huquq al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kemuliaan Nabi SAW, yang kita telah pun sampai pada muka surat 86, ya. Jadi insya-Allah kita dah ayat 84. Tajuk baru, ya. Okey. Hari ini insya-Allah kita pindah tajuk baru, belas kasihan dan penghormatan Allah Ta'ala terhadap baginda SAW. Jadi sebelum kita mulakan bacaan kitab kita ini, marilah sama-sama kita baca umul kitab, selawat 10 kali dan tasbih insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi,
Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, wa bihamdihi nastaghfirullah. InsyaAllah yang ada kitab buka muka surat 84, ya, pada bab yang baru, itu bertajuk belas kasihan dan penghormatan Allah SWT terhadap baginda SAW. Mana Nabi SAW ni kekasih Allah. Yang Allah mencintai Nabi SAW, diciptakan semulia-mulia makhluk, lalu Allah Ta'ala beri kasih sayang kepada Nabi SAW dan penghormatan. Makna tuan-tuan, Nabi SAW ni makhluk yang Allah ciptakan yang termulia di sisi Allah SWT. Sebab nak diciptakan Nabi SAW, diciptakan alam ini. Sebab nak adanya pelajar-pelajar yang akan graduate, maka dibuat universiti. Macam itulah. Ya, setelah kita gambarkanlah kehidupan sekarang. Sebab adanya ini, adanya ini. Sebab adanya rezeki yang dah dicipta tuan-tuan, ada tuan-tuan. Ya, jadi makna tadi, sebab adanya nikmat, kerana adanya syukur. Mana lebih besar, nikmat ataupun syukur? Syukur itu lebih besar daripada nikmat. Sebab itu, seorang yang mendapat nikmat, tidak berguna nikmat itu kalau dia tidak bersyukur. Itu ujung dia. Ya. Dan satu hadis Nabi menyebut bahawa nikmat itu lebih aula, lebih utama, syukur itu lebih utama daripada nikmat. Maksudnya apa? Kita ada nikmat lidah, tapi kita tak gunakan untuk beribadah. Jadi nikmat itu tak ada guna. Sia-sia. Bukan maksud orang Ta'ala menjadikan manusia bagi orang itu. Jadi nikmat Nabi SAW ini dikurniakan kepada kita, kita mengenal Allah SWT. Apa tanda kita bersyukur? Kita mengikut Nabi SAW. Kita beriman dengan Nabi SAW, mengikut Nabi dan menghidupkan sunnah. Mengikut apa yang Nabi suruh kita tinggalkan, apa yang Nabi tekan seboleh-boleh. Maka dengan cara itu kita mendapat kasih sayang juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, kalau kamu hai manusia mencintai Allah, maka ikutlah aku, nescaya kau akan dicintai oleh Allah. Maka kita pun boleh mendapat kasih sayang Allah dengan cara mengikut Nabi SAW. Itu ujung kan? Bukan Nabi SAW. Tak. Ada limpahan untuk manusia lain, untuk alam ini. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak aku utuskan Muhammad melainkan rahmat, iaitu kasih sayang untuk sekalian alam. Alam bukan sahaja manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, segala haiwan melata. Maknanya tadi Nabi SAW ini ialah Nabiur Rahmah, Nabi yang menyebabkan kasih sayang kepada sekalian alam. Maka kita umat Nabi SAW, kenapa lah kita tak faham? Kenapa kita leka? Sebab kadang-kadang kita dilekakan oleh dunia yang mempesonakan di depan mata kita. Kita tengok, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ahu wa nafa'ana fi ulumihi fid darin insyaallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Artinya Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, yakni Muhammad, supaya kamu menanggung kesusahan. Surah Taha ayat 1 hingga 2. Pendapat mengatakan bahawa Taha adalah salah satu daripada nama baginda SAW. Ya, maknanya para ulama mufassirin, ahli tafsir mengatakan Taha itu adalah Nabi SAW. Jadi kalau kita baca Al-Quran, boleh kita baca Taha sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Boleh lah. Ya. Sebab bila kita jumpa nama Nabi SAW, Nabi cakap orang yang bakhil, yang kerakut, bila disebut nama aku, dia tidak berselawat. Berarti bila kita jumpa Nabi SAW, disebut dalam Al-Quran, maka kita boleh berselawat, tak ada masalah. Suruh bertasbih, kita bersabih. Sabbihis marabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh baca Al-Quran, tak ada masalah. Ya, hadis daripada Huzaifah. Yang mana ketika mengikut Nabi SAW, solat malam, kata Huzaifah ketika sampai ayat untuk istighfar, Nabi istighfar, doa Nabi berdoa. Begitu kaedah. Sunnahnya begitu ya. Kalau kita baca Quran, nampak tentang azab, minta dijauhkan.
nampak ayat tentang nikmat, minta dikurniakan nikmat. Cuba. Jadi kalau jumpa Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumpa yang kita fahamlah tentang Nabi, kan? Kita selawat, tidak ada masalah. Sebab tu ada beberapa kaedah Al-Quran tu, bila kita jumpa, kita kena fahamlah sedikit sebanyak. Kadang jumpa surah ayat sejadah, kalau nak sujud, sujudlah, kan? Contoh. Ada pendapat lain juga mengatakan ia adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat juga yang berpendapat bahawa maknanya adalah wahai lelaki, wahai insan. Maknanya merujuk pada Nabi SAW lah juga. Antara pendapat lain yang dikemukakan adalah seperti berikut. Yang pertama, Al-Waqiti berkata, maksudnya wahai yang bersih, wahai yang memberi petunjuk. Sementara huruf ha adalah kinayah kepada bumi. Iaitu maksudnya teguhlah di atas bumi dengan dua kakimu dan janganlah kamu memenatkan dirimu dengan berdiri di atas satu kaki. Ini adalah berkaitan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Artinya kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu yakni Muhammad supaya kamu menanggung kesusahan. Ayat ini diturunkan ketika Nabi SAW dibebani dengan aktiviti berjaga malam, kepenatan dan qiyamul lail. Makna Allah Ta'ala nak beritahu Nabi SAW, Nabi rasa susah anda. Nabi tidak pernah rasa susah. Nabi tak pernah mengeluh, Nabi tak pernah minta dibebankan kepada orang yang dogil itu dengan hukuman ataupun bala bencana. Tak ada. Nabi beritahu, aku diutuskan untuk baik-baik, bukan mendoakan kehancuran. Begitulah lebih kurang maksud Nabi SAW, seorang yang sangat penyabar, seorang yang sangat teguh benar. Dan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Nabi SAW. Segala Nabi tangguh. Sebab tu Nabi lebih teguh daripada gunung ganang. Apa dalil? Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nas la'allakum tatafakkarun. Maknanya Nabi itu lebih kuat daripada gunung ganang. Sebab kalau diturunkan Al-Quran ke atas gunung ganang, maka hancur lebur lah. Sebab takut pada Allah SWT. Maka Allah Ta'ala ujuk Nabi, maknanya tidaklah Al-Quran itu sebagai satu yang menyusahkan. Nabi tak pernah, maknanya tadi berkeluh kesah. Bila ditanya oleh isteri Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, Tuhan ni tidak ada dosa. Tuhan ni seorang Rasul yang mulia, tak ada dosa yang telah sudah atau akan datang. Kenapa ibadah begitu hebat sehingga bengkak kaki? Maka apa jawab Nabi SAW? Tidak salah sekiranya saya menjadi hamba yang bersyukur. Maknanya lagi tinggi ibadah seorang tu, lagi tinggi syukur dia. Itu hakikat syukur. Tapi dia tak ada duit. Contohlah kita tengok orang ibadah kuat, tapi dia biasa ya. Disuruh berjalan kaki, rumah pun ni dia tak ada duit. Itu bukan ukuran bagi dia. Ini orang yang telah mencoraikan dunia. Apa maksudnya? Dunia tu hanyalah sebagai daki, tak ada makna dia. Yang disyukuri ialah nikmat sebagai manusia. Pertama, bersyukur dia jadi manusia. Kerana apa? Bila dia jadi manusia, dia ditaklif dengan hukum. Bersyukur dia dibeban dengan hukum. Bersyukur dia dengan perintah Allah Ta'ala. Itulah nikmat. Kita tuan-tuan, kita berkeluh kesah. Aduh, tak lama lagi nak puasa. Nak kena siap duit, nak kena puasa. Mengaluh kita ibadah. Kau jangan dia nak masuk waktu lah. Kau nak berhenti kerja tengah sadap kerja, nak berhenti lah ni. Nak berkeluh-keluh. Itu kita berkeluh kesah. Hidup keluh kesah. Tak ada langsung kita rasa nikmat. Sebab apa? Sebab hati kita tu jauh pada Allah SWT. Allah jauh pada kita. Sebab tu orang yang menjaga Allah Ta'ala akan jaga dia. Dia menjaga perasaan kasih sayang kepada Allah Ta'ala lagi sayang kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis kursi, hamba aku datang kepada aku sehasta aku mendekat kepadanya sedapa. Dia datang kepada aku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Jadi orang yang minta ampun tak ampun kan. Maksudnya apa? Allah Ta'ala ni maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita cakap kita orang yang paling pengasih dan kuasa tu, sedih tengok orang susah tak boleh. Tengok kanak-kanak kecil ni tak boleh. Tengok orang Palestin kena lagi kita tak boleh. Sedih hati kita. Allah Ta'ala lebih pengasih, lebih penyayang.
Nabi SAW dalam satu kisah itu kita dah sebut seorang ibu yang dalam tawanan perang berlari hulu kilim mencari anak. Bila dia jumpa anak, dia didakap anak dan disusukan. Nabi SAW menyebut pada sahabat, kau lihat ibu itu betapa dia sayang pada anak. Betul. Betul kata sahabat. Agak ibu tu akan lempar tak anak tu ke dalam api. Mustahil ya Rasulullah, jawab sahabat. Seorang ibu, walaupun ibu tu tak baik sekalipun, dia tak akan melempar anak ke dalam api. Maka ketahuilah Nabi sebut bahawa Allah SWT lebih penyayang daripada ibu itu. Mustahil Allah Ta'ala sayang sikit-sikit dan Allah Ta'ala lebih penyayang. Maknanya Allah Ta'ala tak akan mencempakkan hamba-Nya sewenang-wenang ke dalam api neraka, melainkan hamba itu sendiri yang berusaha untuk masuk. Na'udzubillah. Yang kedua, Qadi Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Rahman dan seorang lagi mengkhabarkan kepada kami ijazah daripada Qadi Abi Al-Walid Al-Baji, dan daripada yang asalnya telah aku nakalkan, dia berkata, Abu Dhar Al-Hafiz menceritakan kepada kami, katanya Abu Muhammad Al-Hamwi menceritakan kepada kami, katanya Ibrahim bin Khuzaim Asy-Syashi menceritakan kepada kami, katanya Abdul bin Humaid menceritakan. Maknanya tuan, kita pun takkan hafal, seminggu tak hafal, tapi kita baca sebab apa? Yang menakalkan ini dia daripada riwayat sanad-sanad yang disebutkan ini. Maknanya cerita ni bukan main-main, dan cerita ni ada asas dia daripada orang ini. Daripada Abi Ja'far bin Rabi' bin Anas, dia berkata, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam salat, baginda sallallahu berdiri di atas satu kaki dan mengangkat sebelah lagi, maka Allah turunkan ayat firman-Nya, Taha, iaitu pijaklah bumi wahai Muhammad. Dalam satu kisah yang berdoa begini tuan, iaitu kaum Tatar. Kalau kita dengar dulu, yang mana ketika orang Islam dah sampai di kemuncak, banyak memerintah banyak negeri, menawan negara-negara ni tadi, maka ada satu kaum ni, kaum Tatar. Mereka ni rasa telah dianyayuk. Dia ni duduk atas bukit, telah dianyayuk oleh orang Islam. Maknanya orang Islam ni bila dia bilangan dah ramai, dia dah jadi macam samsing pula. Ibarat begitulah ya. Jadi kaum Tatar ni, dia kata kita ni dah ditindas sebab dia ni orang duduk atas bukit. Maka satu hari ketua dia cakap apa? Kalau macam ni kita bangkit, bertindaklah kita ke atas mereka yang menanyau kita ni. Maka dia duduk atas bukit. Maka kata ketua, aku tahu bahawa Tuhan orang Islam ni duduk di tempat yang tinggi. Kita pergi cari Tuhan dia ni, kita pergi doa minta dengan dia. Maka mereka mencari tempat yang paling tinggi di antara bukit-bukit yang tinggi di kawasan. Bila sampai bukit yang tinggi, nak naik dah tak boleh. Macam mana kita nak panjat lagi tinggi ni? Tak boleh. Maka kita angkat kaki kita. Ni kaedah berdoa sebelah kaki kita. Kalau ada hajat yang besar, boleh buat. Kan? Tapi tak payah balik bukit dah, dekat rumah kita. Ya Allah, aku nak naik. Naik mana mau rendah diri dah habis dah. Nak naik dah tak dapat ni, angkat dua kaki yang kita jatuh. Angkat kaki sebelah. Maka mereka pun mengangkat kaki. Dia kata, wahai Tuhan orang Islam, kalau Tuhan ni maha baik, hari ni kami ditindas oleh orang-orang ni. Maka beri kami keberanian dan cabutlah keberanian daripada mereka. Jangan main. Orang Tatar ni pun dia pandai juga dia berdoa. Maka ketika itu diberi keberanian pada orang Tatar, dia golongan yang tak besar mana. Maka mereka turun berkuda dan sebagainya daripada bukit tinggi tadi. Berlari turun ke lembah tadi pergi jumpa orang Islam. Ini kisah yang masyhur yang saya dengar. Lalu dia bertanya kepada orang yang ulama ni, mana lebih mulia, janggut kau atau ekor anjing ni? Mulialah janggut aku. Bunuh. Dicabut keberanian daripada orang Islam. Maka sampailah satu orang ditanya, mana mulia, janggut engkau atau ekor anjing? Maka berjawab orang alim dan orang soleh, kalau Allah Ta'ala berkehendak, mulialah janggut aku. Dan kalau Allah Ta'ala berkehendak, mulialah ekor anjing ini. Betul ilmu kau. Maknanya ada beralas cakap. Maka dia ambil orang yang menjadi guru dan memeluk Islam. Kaum Tatar, kaum Mongol Tatar. Jadi ini cerita dia. Maka Allah SWT menurunkan ayat firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula
Artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu, yakni Muhammad, supaya kamu menanggung kesusahan, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, diturunkan daripada Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Mana Al-Quran tuan pertama sekali turun kepada Nabi SAW. Nabi yang menanggung dulu. Ya, bila turunnya wahyu ni, keadaan Nabi kadang-kadang berpoluh, menggigil. Banyaklah kita tengok kalau ada orang kita belajar ilmu bab Quran, ada beberapa kaedah yang Nabi terima wahyu, ada daripada bunyi yang bergemincing, maknanya Nabi berpoluh, takut, menggigil. Jadi diberi kepada manusia ni supaya apa? Supaya peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Al-Quran ni dah diturunkan dah. Jadi Nabi SAW ni yang paling bertakwa, Nabi yang dulu dapat, kemudian disampaikan kepada sahabat orang Islam. Tidak syak lagi bahawa ini semua adalah bentuk penghormatan dan muamalah yang baik. Mana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu ayat Quran ni memang diturunkan kepada Nabi SAW, tapi bukan untuk menyusahkan Nabi, tapi tujuannya untuk diberitahu kepada manusia ramai supaya mereka itu takut kepada Allah, ikut apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang ditauga. Sungguhnya kami jadikan, yakni Toha, antara nama-nama baginda SAW sebagaimana yang telah disebut, atau ia dijadikan sebagai sumpah sebagaimana dinyatakan dalam bab sebelumnya. Jadi Toha, Yasin, kan? Masyhur kita tahu itulah antara nama baginda SAW. Contoh jenis belas kasihan kebaikan ini adalah berdasarkan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Artinya, maka barangkali kamu, yakni Muhammad, akan membinasakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Al-Quran ini berat, sebenarnya. Nabi menerima, Nabi orang yang jujur, Al-Amin. Maknanya Nabi dia Ta'ala sabut dengan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maknanya ketika Nabi menyampaikan ayat Quran sebagai wahyu ataupun apa perkataan keluar pada mulut Nabi, Allah SWT yang mewahyukan. Nabi orang yang benar, yang tak ada salah dah, dan tidak mungkin melakukan kesilapan. Tak ada hari ni cuba nak tipu, tak mungkin. Tak mungkin sama sekali. Sebab tu Nabi orang yang paling jujur. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, bila ditanya Nabi, dipersendakan, ditanya soalan macam soalan yang membudak-budakkan Nabi SAW. Berapa tiang Masjid Al-Aqsa? Apa color ni? Contoh soalan yang macam kita pergi Universal Studio mana lah, saya pun tak pernah sampai. Contohlah, berapa ni? Apa gambar kita dah pergi dah ni. Kau tanya lagi. Maka Allah SWT ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, lebih kasih kepada Nabi SAW. Digambarkan depan mata Nabi dah. Zam. Hanya Nabi menyebut sekian banyak tiang, maka diakui oleh orang yang pernah sampai. Tepat. Itulah perpindahan kiblat. Ketika Nabi menghadap Baitul Maqdis 2 rakaat, kalau tidak salah pada saat zuhur ke asar di Madinah, di Masjid Kiblatain yang kita pergi. Kemudian Allah Ta'ala suruh berpindah. Maka kata ulama, bagaimana keadaan kita Nabi boleh nampak Kaabah. Allah Ta'ala kata orang nampak Kaabah, kata tepat. Itu kelebihan Nabi SAW. Maknanya Allah SWT ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayang betul Allah Ta'ala pada Nabi SAW ni. Dijadikan keadaan itu sesuatu yang tak boleh diterima ataupun diperoleh oleh orang lain. Jelas, terang. Sebab tu orang yang mengenal Nabi SAW, yang paling kenal isteri lah Sayyidatina Khadijah. Ketika pertama menerima wahyu, Zammiluni, selimutkan aku. Sayyidatina Khadijah langsung tak sangsi, kan? Langsung tak tanya, abang ni sebenarnya demam ke? Abang nampak apa ni? Ataupun cuma ni abang kena kau? Tak ada. Melainkan Sayyidatina Khadijah apa? Abang yang takut, abang yang baik. Abang orang yang menyambung silaturahim. Abang menolong orang susah, mencarikan orang pekerjaan. Semua disebut satu-satu. Makna tak ada satu pun sifat Nabi yang boleh mendatangkan bahaya pada baginda. Yang kenal kita ni, rumah kita. Kau kita buat akal itu. Ya, kata akal. Kerja elok. Kan Piramli dah ajar. Bila banyak masalah, pengsan.
Sampai sana. Kejap kanan, kejap kiri tempat. Kesian orang tengok. Sedih dia. Bila kanan kita tak ada dah. Kejap mengkar dia berdiri anak tu. Nabi SAW ni kenal. Sebab tu sahabat Sayyidina Abu Bakar kenal Nabi SAW. Memang Sayyidina tahu. Bila Nabi bercerita ya, apa? Jawab Sayyidina Abu Bakar, saddaqta. Benarlah engkau ya Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar digelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Tak ada lah. Kita lah, walaupun kita kadang kita ada rasa sangsi lah. Kayak pasang kita pun, yo. Kita dalam hati kita ada sikit lah. Sebab dulu dia pernah. Dia bohong kita bab ni lah. Tapi tu dulu, sekarang dia dah baik. Tapi kita ada sikit macam, percaya ke duit dah habis? Macam, baru nak pakai ni takkan dah habis. Sebenarnya memang betul. Tapi ada sedikit. Tapi Nabi SAW tak ada. Tak ada sahabat yang rasa macam, yo ke Rasulullah? Tak ada. Jadi, bila Nabi menyampaikan Al-Quran, orang kafir ni melawan, takut Nabi ni rasa macam stres, sedih. Apalah kau ni tak nampak? Sebab tu Nabi sebut dalam bab perang, kami memerang perang ni bukan untuk maknanya menzalimi, membunuh apa semua, tak. Untuk mengingatkan manusia supaya kembali kepada Allah. Bagi mana ania hukum lawan lah. Bukan lawan bertujuan nak membunuh supaya kau masuk neraka, tak. Tapi nak bagi tahu orang yang beringat, ini tahap dah untuk mengingat orang. Dakwah, cakap baik-baik dah tak jalan dah. Ni pakai pedang. Nak ajak kamu masuk syurga, pakai pedang. Sebab kata Sayyidina Umar, aku memerintah ni menjadi khalifah. Ini satu beban ni. Balo lah ibarat tuan, pangkat ni. Kalau aku tak luruskan aku dengan pedang. Bukan lurus dengan pedang tu maksudnya. Ikut lurus pedang. Tak. Maknanya patut, kajak main. Begitu keadaan. Maknanya orang ni nak kena beri peringatan dengan senjata ni, baru kata tahu. Dagil nak mana? Tak nak. Orang nak ajak masuk syurga ni. Orang suruh beribadah. Jangan kau buat lara. Jangan kau ikut nafsu. Melawan juga. Ni tunggu. Nak kita. Dan dagil-dagil. Dah punya nasihat. Ni aku tunggu. Kau jangan ketan. Mencelinap lagi. Seminggu dah elok. Masuk waktu semayang. Boleh masuk waktu pun dia semayang. Dah kena rembat. Itu kaedah mencairkan lemak nama ni. Lemak dalam badan ni tak boleh cair pakai api dah. Dia pakai rotan lilin nama. Lilin tu kan dia senang nak cair kalau kena panas. Dia sap dia. Nah, cair lemak tu. Elok dah seminggu. Simpan rotan. Yang ada anak-anak kecil. Macam saya ni nak dah besar. Rotan kan kita di rotan boleh kan. Dihadapnya nak. Jadi tuan-tuan ada anak-anak kecil yang kira boleh rotan. Janganlah di rotan mana. Tapi simpan rotan tu. Ada sunnah. Ya. Sebab Nabi cakap ajar anak musalat ketika berusia 7 tahun. Pukul dia untuk mengajar ketika usia 10 tahun. Tak ada yang kita badal dah. Sabarlah sikit. Boleh. Ya. Kemudian, makna jadi itu orang yang ingin membunuh kamu kena benci, marah atau bimbang. Orang kafir ni dia marah sebab nak kena togah daripada kesukaan dia. Kita bila ditogah daripada keromang kita ni, memberontak kita. Apa keromang kita? Tidur. Tiba-tiba kena kejut. Bangun semayang. Yang mengejutkan tu pula, dia berulang. Bangun. Salat. Bangun. Salat. Sekarang dia main kan. Orang jiwa tak tenteram kan. Baru, tak tahulah berita tu baru ni. Admin kena tikam sebab remove group. Remove daripada grup WhatsApp. Admin hati-hatilah, jangan suka-suka nak remove. Bahaya. Sekarang ni dia dengan tak ramah dia kan, adalah hal. Kan? Tapi kerana agama tuan kita kena sungguh-sungguh man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Bang siapa melihat kemungkaran tak boleh mengubah dengan tangan, maksudnya kuasa yang ada. Takkanlah ayah nak ngejut anak mentakut. Anak sini dia ni gangster tu. Kita bapak gangster. Janganlah kita takut. Dia gangster, kita bapak gangster. Cakap macam tu dengan dia. Kau bertatu, aku ni tak bertatu sebab aku terhukum. Tapi, setakat kau selampap bertatu aku, dia ponok satu badan. Sebab kau gangster. Kau baru gangster. Ni bapak gangster. Kam. Macam tu lah. Baru dia menggigil. Dia tak ya pula. Dia ingat dia yang hero. Kita takut nak kerja. Sekarang kita takut mu anak. Takut dia marah. Takut dia tak balik. Takut lagi berdua. Larilah. Mana kau nak lari. Dan suruh kau semayang. Bukan suruh kau pergi buat kerja. Tak tentu lah.
takut kita. Ayah kejut mak lah. Dia ada tidurkan hari ni, hari Minggu. Yang kejut lah. Dia latih malam tadi kejut. Kejut bagus mencari dunia. Akhirat ni macam mana? Kita tak lepas, dia tak lepas, habis semua tak lepas. Siapa yang nak lepas ni? Dalam Quran sebut semua akan melarikan diri. Anak beranak jumpa, suami jumpa isteri lari, jumpa semua lagi. Sebab apa? Sebab takut didakwa. Alamak, anak aku, hari ni aku tak kejut dia sembahyang. Lari kita. Bah, jangan lari, mari sini. Mari Abah tak kejut saya. Mari Abah tak suka puasa. Kan kekacau bilau kita dibuat. Didakwa kita depan-depan tuan. Sekarang ni memang tak ada. Besok dah tersapit, di akhirat semua kena dakwa. Mari kau tak, kita, kawan kita dakwa kita. Kau tak pernah cakap pun benda ni. Jiran kita dakwa kita. Semua orang saling mendakwa. Macam mana kita nak jawab? Melainkan kita kena cakap. Bang tak boleh ni bang, berdosa ni bang. Aku tahulah berdosa. Tak, saya bagi tahu ya. Bukan abang tak tahu. Kadang kita terlupa. Betul lah. Si baiklah kau ingat abang. Terima kasih. Dia baikkan. Okey. Daripada, tak apa bang, bantailah selagi terdaya. Kita muda, esok taubat. Jangan kita pergi suruh dia lagi. Anak kita pun sama. Kau muda, nanti dah tua macam abah tak kau tahulah. Kau sampai tua, kau dia tak sampai tua macam. Tahu-tahu dah tak ada dah. Alhamdulillah. Jadi minta dia orang banyak umur macam kita ni. Tapi itulah tugas dan tanggungjawab kita. Itu kita orang biasa. Nabi SAW lebih borek dari Raufur Rahim. Nabi ni lembut. Dia rasa macam umat ni tak boleh nak buat lah. Umat ni tak boleh faham, tak boleh pikul, tak boleh nak buat. Nabi nak tolong buat kan. Faham tuan? Nabi berdoa. Kita ni orang yang tak faham. Jadi, ya Allah, tolong maafkan mereka. Macam itulah doa Nabi kita. Kita sadin. Contoh lain firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin in nasha' nunazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Artinya boleh jadi kamu, yakni wahai Muhammad, akan menyelesaikan dirimu dengan menanggung duka cita kerana mereka penduduk Mekah tidak beriman. Yang sedih pula orang kampung saudara mara tak nak beriman tuan. Yang sedih kita dah nampak dah rimau 3 ekor masuk dalam kampung. Dah dibaham dah orang kampung sebelah. Kita masuk kampung kita, weh lari ada rimau tengah mengamuk. Digolak kita. Oh, cerita kawak ni tuan. Orang kampung sebelah dah mati dah 8 orang. Dan tadi si baik dalam kereta. Dia elok dah main bola. Kejap tu rimau tu sampai. Jadi stres tuan. Saudara kita tak nak dengar cakap kita. Dia khabar kita bohong. Macam kita ni kaki bohong selama hari ni. Begitulah. Nabi sebelum jadi Rasul, dia kata amin. Nabi SAW kalau kita buka sirah, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi menyorahkan orang Mekah yang musyrik nyimpan barang. Suruh bini simpan, yang hilang. Suruh Nabi simpan, selamat. Ya kan, kita ni kadang-kadang tak yakin dengan diri sendiri. Kita bagi orang rumah kita duit. Bukan nekat kat sini. Bukan dompet lain, saya dengar. Dia pun kebal ni, jangan tolong simpan. Beribu-ribu bagi. Bila minta tinggal 150. Mana pergi ni? Hai, payah kita bang. Anak kita ni, anak boleh motor tu gini, TV dah rusak. Abang juga yang tengok. Abang tengok, tapi tak ada abang suruh kau beli dah pakai duit tu. Itu duit kecemasan, reserve fund tu. Jadi tak boleh. Adalah kawan orang ni, bagi kat dia selamat. Nabi SAW, orang kafir ni dia tak ikut Nabi, tapi bab barang, bab menyimpan, suruh Nabi simpan. Hebat tak hebat tuan? Hebat. Bila Nabi nak berhijrah, panggil nah. Kau ambil kau punya geran tanah, kau ambil kau punya jam, kau ambil kau punya ni. Nabi solat. Itu dalam sirah dan Al-Amin digalah. Ya? Walaupun sebelum jadi Rasul. Kemudian firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sya'a nunzil 'alaihim minas samai ayatan fadhalat a'naquhum laha khadi'in. Artinya kami menghendaki pasti kami turun kepada mereka mukjizat dari langit yang akan buatkan tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Orang kafir tadi dia suruh Nabi macam-macam bulan terbalah semua, dia tak beriman juga kan. Masuklah Bani Israel turun hidangan daripada langit pun tak beriman juga dia. Bahkan mendustakan dan memperolok-olokkan.
Firman Allah SWT juga, Auzubillahi minasyaitonir rajim, fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Artinya oleh itu sampaikanlah, yakni Muhammad, secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Maknanya Allah Ta'ala perintahkan apa yang diperintahkan, beritahu orang, cakap tu orang, dan berpalinglah kepada orang yang musyrik. Orang yang syirik Allah SWT dengan sengaja ni, janganlah dilayan. Sungguhnya kami melihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang mempersendakan kamu. Maknanya Allah Ta'ala beritahu, jangan takut. Maknanya Allah Ta'ala kata, aku lindung kau. Sebab tu kita tengok tuan, kalau Nabi ni kita tengok dalam peristiwa hijrah, Nabi berada dalam Gua Thur dengan Sina Abu Bakar, sikit lagi orang kafir nampak. Maknanya kalau dia baling kono, tapi tak nampak. Allah Ta'ala lindungi Nabi tu. Maknanya kalau dalam filem kita dah berdoa-doa. Sebab tu kita kena banyak baca sirah Nabi tuan, supaya menghidupkan hati seolah-olah kita ada dengan Nabi waktu tu. Ketika perang bagaimana keadaan, ketika itu bagaimana, kan? Jadi Allah Ta'ala jaga Nabi. Sebab tu Nabi selamat sampailah Nabi wafat. Banyak peristiwa yang Nabi tu seakan-akan macam di ujung tanduk lah, di ujung tanduk, mana dalam keadaan bahaya, tapi Nabi selamat, tak ada apa, sebab Allah SWT yang menjaga. Sebab tu Nabi sebut kepada Sina Abu Bakar, jangan takut, kan? Man innallaha ma'ana, Ta'ala bersama kita. Jadi ada tak dalam hati kita benda tuan, Allah dan Rasul bersama kita? Kadang ada, lepas tu hilang. Sebab apa? Oh, ni bahaya ni, kau nak ikut dia ni, kalau tak ikut kan habis. Payah. Memang tak dapat tu. Kalau tak kawan dengan dia ni, tak dapat rezeki dah. Pasal dia tukang sain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pendek benar lah kita punya perhitungan tuan. Yang kita yakin apa? Ya Allah Tuanku, rezekiku telah kau jamin ya Allah. Kalau dia ni tak nak tolong, engkau maha penolong. Aku tak minta tolongan orang. Maka saat itu meninggal. Dia tak nak sain. Semua orang tak nak dia sain. Jadi dia punya post dia sekejap ya. Meninggal lah. Tukar orang lain. Yang tukar baru ni sekejap menyain dia. Belum mohon dah sain macam ni. Ada. Pasal dia tengok muka pun dah tahu. Orang nak minta bantuan ni tuan, kita jadi pegawai besar, kita tengok muka orang tu, kita dah tahu dah. Muka memang dia jujur dan ikhlas. Memang layak. Selipar pun macam nak putus ya bang. Ini belum minta dan nak bagi. Saya cakap, sap. Dah. Cop. Tapi kok muka macam penyangak tu, kata bukan ni tak ada duit banyak nak minta apa. Nah. Macam tu keadaan. Jadi apa yang kita nak berkeluh pasal, yang kita cakap kita kena buat duit, kita kena ni. Tak dapat dah. Kalau bukan untuk kita takkan dapat tuan-tuan. Sebab tu kita dalam ni kesalahan ada jadi menteri dah. Sebab memang tak ada. Bukan kita tak nak. Nak kita jadi menteri, kita pakai tie, pakai kot. Dah lain yang dia punya tune kan. Tapi kita tak ada. Jadi gaji pun tak dapat. Kan? Jadi gubernur bank negara pun rasa macam saya ni takkan dapat. 5 kali hidup mati balik, mati hidup balik, mati. Takkan dapat lah. Pasal matematik pun tak ambil SPM, nak jadi gubernur bank negara macam mana? Pakar matematik pun tak ambil. Janganlah kita mimpi kan. Ya, benda-benda yang mengarut yang kita mimpi. Sebab apa? Dia senang. Bila jatuh, alamak, jatuh daripada. Ya Allah Tuanku, kau tak merezeki aku. Adalah hikmah. Tapi jangan duduk. Tak boleh apa, makan pun tak nak suap. Kalau dah rezeki aku, masuk dalam mulut ni. Tak ada dah. Ambil lah tangan tu, suap malah ke mulut tu. Bolehlah suruh orang rumah kita suap kalau dia rajin. Kalau mood dia tengah baik. Tapi kot dia baru tengah bangi, kita memang tak ada chance juga dah. Suap tu mengadu. Kau nak marah balik dapat. Jadi, itu usaha yang kita mampu lakukan. Tapi jangan kita beriktikad, kalau ini tak buat, memang habis. Tak ada. Salah iktikad itu. Bahkan berdosa dan boleh jatuh syirik. Apa maksud syirik? Menyekutukan Allah. Apa maksud menyekutukan Allah? Yang maha beri rezeki Allah Ta'ala. Kita pergi channelkan orang pula bagi rezeki. Kalau tak payah makan kita nanti ni, tak boleh. Walaupun salah-salah sikit. Lalap macam lah. Terpaksa. Nak buat macam mana? Tak ada kan terpaksa kan? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Nabi kata halal itu jelas, haram itu jelas.
Tuan-tuan yakinlah, tinggalkan maksiat, dapat yang barakat. Ya. Kita kena tak payah. Ya Allah, aku yakin. Banyak orang yang macam tu, dia relax. Adat mengatakan rajin kerja banyak duit, itu semua pembohong. Mitos. Sekarang doktor ada satu ayat mitos, tuan. Saya pun jadi pening. Doktor ni pun ngam juga. Yang doktor ni pun macam-macam. Tapi kita timbang. Minta Allah Ta'ala bagi kita kepahaman. Sebab tu istikharah. Ni kan kalau rajin buat isyraq, lepas tu buat istikharah. Istikharah ni maksud minta yang baik. Kepahaman yang baik. Sebab tu sebelum kita Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil, bagi kami faham dalam agama dan faham kalau baca Quran. Itu maksud doa. Maknanya kita faham dalam agama ni, bukan kita faham tu maksud ikut logik, tak. Allah Ta'ala bagi kefahaman. Jadi kalau kita yakin begitu, dia menjadi begitu. Jadi kalau kita yakin begini, dia jadi begini. Allah Ta'ala bagi untuk dunia. Kalau kita bekerja, kau nak, kau dapat lah kalau kau dapat. Tapi hakikat bukan sebab kuat bekerja, sebab bukan orang tu pandai. Tak boleh lah. Dia simple ya, kawan-kawan kita masuk sekolah mungkin. Hijau nama dia terbalik. Kita tulis rumi daripada kiri ke kanan, dia daripada kanan ke kiri. Macam mana pula jadi macam ni? Ada dulu. Terbalik. Lepas itu masuk PSO, kan barang UMR yang hitam tu. Di hitam semua ABCD. Habis hitam. Saya kemarin apa? Penilaian dah jadi 5 tuan. Tapi keluar result dapat 5A je. 5E. Bukan A. Mak nak buat kena E. Ingat 5A. Rupanya 5E. E. Hitam semua. Tapi sekarang ni dia berjaya menjadi kontraktor yang hebat. Kereta, menjalak, tanah yang banyak. Siapa yang sangka? Tak ada orang sangka. Dia belajar sampai jam 6. Dia malas sekolah. Dia tolong Wan pergi motong ni. Memang tak sangka lah. Kan? Akhirnya dia berjaya. Sebab apa? Sebab ketentuan Allah SWT. Adalah sifat-sifat yang baik. Sebab tu kita dalam hidup ni kita tak boleh nak estimate, tak boleh nak apa, tak boleh yakin pada Allah SWT. Itu saja. Ya Allah, minta jangan tak minta sombong. Beratur, kalau suruh beratur ambil makan, beratur, jangan nak tunggu orang hantar. Beratur. Ini sifat tawaduk. Ya, kita tengok ramai orang tawaduk. Kalau kita pergi ke Mekah, Datuk Tan Sri banyak duit berjuta, dia beratur, relax. Yang tak kenal lah. Bila tak kenal kita panggil abang lah. Abang duduk mana bang? Saya duduk sana. Ada tak? Sebab tu pertemuan kat Mekah ni kan, ada satu orang tu, dia setiap tahun pergi haji, duduk di Darul Tauhid. Supaya dia jumpa orang besar di situ. Yang duduk di situ orang kaya. Jadi bila dia jumpa di Mekah, dia buat marketing, balik dia sambung berniaga. Memang berjuta banyak duit. Dia cakap, inilah cara. Kisah ni sampai kepada saya. Dia cerita oleh satu travel ni. Tan Sri ke apa ni, dia akan pergi, dia akan tengok sekeliling. Sebab pertemuan di Mekah ni dia lain kan. Dia kita sambung bermusafir. Dia punya mesra tu lain. Ada orang mesra, satu hobi, main golf ke, naik kuda ke, plastik burung. Takkan orang kaya plastik burung kan. Maknanya kalau hobi yang sama dia ngam ni. Tapi kalau jumpa di Mekah, jemaah kita sama pergi umrah, dia lain dia punya ngam. Dia ada grup umrah tahun 2018 sampai sekarang aktif. Assalamualaikum, waalaikumsalam, amin ya rabbal alamin, doa seorang amin. Itu paling command lah. Kan? Seorang kan dia hantar, yang lain menjawab dia waalaikumsalam. Dalam segrup haji dulu sampai sekarang aktif. Jadi maknanya orang ni tu cara dia. Orangnya ni macam ni cara dia. Tapi ada juga orang yang memang macam tu, maknanya expectation manusia tu memang dia macam tu. Kita pun tak boleh Ada satu kisah, tuan rasa saya dah dengar dah. Satu orang budak yang ketika belajar dulu dogil. Dia memang dogil betul, cikgu ni memang marah dengan dia, memang nak nyampah pada sikit. Dogil betul. Memang tak ada orang lah cikgu cakap. Saya jamin awak ni kalau macam ni gagal awak sampai bila-bila awak takkan jadi orang lah. Ditakdir 80 tahun tuan, cikgu ni masuk hospital. Satu hospital pakar, sakit jantung. Sedang dirawat, tiba-tiba dia nampak murid. Murid tu pula muka tak berubah. Dia hospital pakar. Maka cikgu tu pun berburak dengan murid tu tadi. Tiba-tiba muka cikgu dia jadi pucat. Murid ni bila dah pergi tadi, cikgu tu dia jadi pucat, lepas tu dia tekan butang. Panggil nurse. Si baik nurse datang. Jadi dah mengupu ni tadi. Yalah,
Cikgu pun tak sangka boleh jumpa murid dia hospital pakar. Jadi pendek cerita, bila dah sampai tekan petang dia dah labang muka dah. Rupa murid dia tadi, dia dah cabut plug cikgu punya alat pernafasan, pasang dia punya vacuum cleaner punya plug. Dia buat kepala dia cleaner. Jadi menjerit cikgu tu, sakit nak mati Ustaz, dia punya gas dah tak jalan. Makna daripada dulu Mada sampai dah tua Mada. Kita ingat dia jadi doktor pakar kan? Bukan, ini versi lain. Ini versi yang sebenar. Maknanya Mada daripada kecil dia tak makan mengajar sampai dah tua. Elok-elok cikgu dia punya plug hidup, ditutup, dia pasang dia punya plug, dia punya vacuum, mencungap cikgu tu. Siap baik ada butang sampai dia tekan. Berlari nas datang. La ilaha, ambil balik, cabut dan pasang. Hidup dia cikgu tu. Jadi pengajaran tuan, hidup kita ni memang takdir itu telah ditetapi. Nabi kata la yuradul qada illa bid-du'a. Tidak akan tertolak qada yang ditulis atas seorang melainkan dengan doa. Yang pertama, kita kena buat safe doa. Kita sendiri berdoa. Dan jangan kedekut ketika berdoa. Doakan orang lain. Sebab bila kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan balik untuk kita. Dia bertimbal balik kan. Hidup ni apa yang kita harap pada orang, itulah yang kita dapat. Apa yang kita harap pada orang? Ya Allah, Tuhanku, kesianlah saudaraku ni, dia baru mula nak berniaga. Dah kena lah ujian lah, dia jual air batu. Tiba-tiba musim hujan nak datang. Dia baru cuba-cuba. Allah, berilah dia rezeki, luaskan rezeki. Malaikat doa ni, Allah Tuhanku, berilah saudara yang mendoakan saudara ni, orang yang mendoakan saudara ni, rezeki yang luas juga. Kita pergi melawat orang sakit, begitu juga kita doakan dia. Dia, malaikat mendoakan kita, kita sehat. Dan satu tuan, doa orang sakit mustajab. Kita kalau pergi ziarah orang sakit, minta dia doa kita. Bang, doa saya juga bang. Dia akan doa, ya Allah, Tuhanku, berilah kesihatan. Sebab apabila dia mendoakan kita, malaikat mendoakan untuk dia pula. Kadang-kadang dia tak ingat. Dia cakap, apalah abang nak doakan lah. Abang sakit, kau lah doa abang. Kita ni dah panjang sehat sebab kita mendoakan orang sakit kerja kita. Kita doa orang ni, pum melantun kita. Doa orang ni, pum melantun. Jadi kita ni janganlah sakit. Sakit pun sikit-sikit je. Pasal apa? Kita dah tahu formula tu. Jadi bila kita pergi jumpa orang sakit, kita cakap, bang, abang doa saya sehat ya. Apalah abang lah, kau ni terbalik kut lah. Kau doa lah bang. Tak, abang doa saya sekarang. Ya Allah, Tuhanku, berilah sahabatku. Abang pun sehat. Bila dia mendoakan kita sehat, malaikat, ya Allah, beri dia sehat. Petang tu dah discharge. Lepas abang doa tu, abang rasa macam bersemangat balik untuk hidup. Itu kaedah. Kadang-kadang ada orang tak tahu. Dia berdoa untuk dia. Kau nak apa? Ada lah. Betul-betul betul. Ya, Allah doa abang berakut. Sebab tuan, kalau kita pergi tempat yang mustajab, Masjid, surau, Makkah, Madinah, dalam tu semua tempat orang berdoa lah. Dan orang yang berdoa ni, dia tak ada berdoa, ya Allah, Tuhanku, matikanlah dia dan capek. Tak ada. Semua doa yang terbaik. Maka kita ambil kesempatan apa tuan? Kita berdoa, ya Allah, Tuhanku, kau kabulkanlah sekalian permintaan hamba-hambamu yang meminta kepadamu. Sungguhnya kau lah mengetahui akan permintaan mereka. Beri mereka, kabulkan ya Allah. Tuan-tuan, bayangkan berapa panjang doa yang dia baca untuk diri sendiri dan berkirim satu buku tu. Muka surat 8 sama juga ni apa? Duduk. Tak, kena suruh baca lah tu. Doa tu depan Kaabah, lepas tu ambil lah gambar. Gambar doa tu dengan Kaabah dengan dia. Aduh. Janganlah suruh doa yalah. Janganlah nak confirm, nak endorsement, nak suruh lah polis Arab dicop telah dibaca. Jangan, ya. Lepas tu kita pula dah risau. Buku doa dah tinggal kat rumah. Dah kelang kabut. Abang dah siap. Kalau nak pergi umrah atau haji, buat checklist. Ni tiba-tiba masuk kursus haji seminit. Buat checklist, baju singlet 3 ubet ni. Rokok jangan pangkah rokok tu. Adalah rokok kat bawah tu, rokok sekatun dia pangkah. Jangan buat. Masuk ya, right. Masuk dalam beg, right. Masuk dalam beg. Lepas tu jangan punggah-punggah lagi. Semua dah ada lah yang dah right. Ini tak masuk, kajap keluar. Kajap masuk, kajap keluar. Kajap masuk. Beg hancur, barang pun tinggal. Saya kalau ceramah umrah saya kat macam tu. Buat checklist tuan. Tak payah type apa dah, buat. Beg gigi, berus gigi, ubet ni. Dah masuk right. Jangan orang lain masuk, orang lain keluarkan. Ini pun satu hal. Jadi buku doa dah tinggal. Dah menangis.
Apakah duit dah ambil? Duit dah. Berdoa dapat duit tu. Ya men. Kalau panjang doa 100 sam dah. Kalau 100 panjang sikit doa. Kalau RM10 ini pendek ni. Sikit. Berokot. Bagi RM10 doa 4 muka surat. Nak dipaksa kan? Baca orang kat bawah dah. Jadi dah tinggal. Macam mana nak buat? Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ya Allah Tuhanku, sahabat-sahabat, saudara mara, jiran tangga mengirim doa. Buku dah tinggal. Kau lebih mengetahui ya Allah. Kabulkanlah permohonan mereka. Wassalamualaikum. 800 selesai. Halal. Jangan, ya Allah Tuhanku, doa tinggal. Aku tahun depan aku baca. Tak ya. Jangan buat beban. Nanti kita berjanji, kita kena buat. Sebab tu orang yang bernazar wajib, walaupun umrah tu sunat, dia bernazar wajib dia laksanakan. Jangan cakap main-main. Jadi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi satu antara ya Allah Tuhanku, orang tu bersungguh-sungguh doa, kita tukang tunda dan tukang tunda ni pun dapat. Jangan main-main. Itu doa tu ibadah. Kita tolong orang ibadah. Pasal tak pahala? Orang nak ambil wuduk, kita buat air. Pasal tak pahala? Orang nak buka puasa, kita bagi makan. Pasal tak pahala? Pasal. Tapi kita ni hokap seseorang. Bagi makan orang takut, nak nolong orang takut. Kan? Apa lagi nak tolong ibu tunggal lagi kita takut. Tolong orang hantar pergi besar malam. Padahal rumah kita pergi kursus kat Genting Highland. Takut kita tu. Macam ada CCTV sepanjang tempat lima. Ni contoh. Ya, saya bagi contoh. Sebab kita ni memang besar dia punya pahala, besar ujian, besar comel. Tapi sembahyang datang sini malam pukul 3 pagi tak berani kita dah seorang. Nak tahajud kat surau lah malam ni kan. Pukul 3 mulalah bunyi orang mengatuk, bunyi orang ambil wuduk. Tak ada dah, kita menakut mana. Yang ambil wuduk, dia memang ada orang ambil wuduk. Orang kot jin pun biarlah dia ambil wuduk. Kita cuak menang comel dan sembahyang. Besar pahala, besar ujian. Sebab tu orang yang bangun malam tak ramai orang buat. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Nabi cakap sembahyanglah kau pada waktu malam sedang orang lain tidur. Orang lain tidur kita nak bongkar. Maknanya besar ujian, tapi besar pahala tuan. Kan berjihad besar pahala. Wallahu alam. Cukup sekadar itu dulu perkongsian kita untuk pagi yang berbahagia ini, yang baik pada Allah Subhanahu taala. Yang salah dan silap daripada kelemahan dan kebodohan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf kalau ada yang terguris hati. Sekadar peringatan untuk diri sendiri yang bercakap dengan kita semua. Mudah-mudahan bertambah ibadah kita. Jangan kira hari Jumaat dia rajin, hari Ahad dah malas dah nak berzikir. Jangan ya. Dekat Mekah pergi Masjidil Haram. Balik haram nampak muka kat masjid. Tak boleh. Ya, kita buat selagi mana daya. Kadang kita ni terbalik hidup kita. Tapi tunggang langgang ke mana pun kembali pada Allah dan Rasulullah. Banyakkanlah buat kebaikan. Mudah-mudahan itulah yang beri manfaat untuk kehidupan kita di dunia. Lebih-lebih lagi di akhirat. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.